sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Okey, sebelum kita mulakan untuk ujian cation, ujian pengesahan cation ataupun confirmatory test for cation. Ujian pengesahan cation. Okey. Ada beberapa saja cation yang awak perlu uji kehadiran dia, bukan semua. Contoh yang tak perlu macam sodium ion, ion natrium, ion potassium, ion kalium tak perlu. Okey, yang awak perlu adalah kalsium, magnesium, zinc, lambam, aluminium, amonium. Dan selain daripada tu ada 3 cation yang berwarna iaitu Cu-Fe-Fe. Okey. 2 positif, 2 positif, 3 positif. Banyak ni teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cation that you have to remember for the confirmatory test. Okay. Tetapi bersyukurlah sebab kalau kat sini nampak sodium tak ada, potasium tak ada, tin tak ada, okay, ataupun stannum tak ada. Bersyukur ada yang ni je. So insyaAllah dia sebenarnya senang. So pertama sekali awak dah boleh keluarkan siap-siap 3 ni. 3 ni kita dah boleh keluarkan siap-siap. Kenapa kita boleh keluarkan siap-siap? Sebab dia colored compound. Dia adalah sebatian yang berwarna. Okay. Maksud dia berwarna. Ni colored. Dia berwarna. So dia berwarna, dia tak ada masalah. Nampak warna ni, warna ni. So tahu itu dia. Yang masalah kita ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang warna dia adalah colourless. Okay, apa warna ion copper 2 plus, Cu2 plus, the colour is blue. Warna dia biru. Warna bila apa-apa larutan ada copper 2 ion, warna dia biru. Teacher pernah pergi dekat ada satu gunung dekat area sini lah. Entah anak teacher kata gunung cermin, entah gunung apa. Dia punya tasik dia warna biru. Mungkinlah ada ion copper. So ion 2, ion ferrum 2, Fe2 plus adalah warna green, hijau. Dan ion ferrum 3 ataupun ion 3 ion, the colour is brown. Maksud dia kalau dia precipitate, blue precipitate. Kalau dia colourless, dia akan jadi colourless blue, colourless pula, sorry. Kalau solution, dia akan jadi blue solution. Kalau dia dalam precipitate, dia akan jadi blue precipitate. Green solution ataupun green precipitate, brown solution ataupun brown precipitate. Ini untuk 3 ni dia dah fix dah. So kita tak perlu nak buat confirmatory test sangat. Dan bila kita nak buat confirmatory test, kita pakai dua reagent. Yang pertama NaOH. Teacher, insyaAllah teacher try untuk tak cerita panjang-panjang. Teacher cuba ringkaskan. Sebab ni kan topik tahun lepas. So nak cerita panjang-panjang macam belajar topik baru pula kan. So teacher cuba untuk ringkaskan. So kita pakai 2 reagent ataupun reagent, bahasa Melayu pun reagent. Okay. Kita kata sebagai bahan kimia untuk menguji, untuk melakukan tindak balas. 2 reagent iaitu yang pertama sodium hydroxide, natrium hydroxide solution ataupun larutan natrium hydroksida dan ammonia solution, larutan ammonia, NH3. Dua-dua kena buat. Maksud dia bila kita nak test yang C colourless ni kena dua-dua, pakai dua-dua reagent. Kenapa dia pakai dua-dua? Sebab
dalam reagen yang pertama NaOH ni dia tak lengkap. Ada yang result dia sama. So bila kita pakai reagen yang kedua baru kita nampak perbezaan dia. Baru kita boleh bezakan apa exactly identity ion tersebut. Okay, so dalam prosedur kita nak guna reagen kita, baik yang pertama maupun yang kedua, prosedur yang pertama kita akan letakkan few drops. Okay, kita akan letakkan few drops. Beberapa titis. Okay, few drops. Okay, ataupun teacher suka ringkaskan FD. Mula-mula kita letak few drops dulu. Lepas kita letak few drops, kita tengok siapa yang larut. So katalah ini bika, siapa yang larut dekat dalam air, siapa yang duduk soluble. Siapa yang dalam air ni maksud dia soluble. Bila kita letak NaOH, siapa yang soluble? NH4+. Ion ammonium. Ion ammonium. NH4+ yang larut. Yang lain ke mana? Yang lain semua 5 ion ni semua duduk atas. 5 ion ni. Siapa 5 ion ni? Ni lah. Macam Maxinpa ni. Ni maksud dia. Ni tak payah hafal ni. Tak payah hafal dulu. So maksud dia semua ni 5 ni semua duduk ke atas. 5 cation. 5 cation ni semua tak larut. So bila tak larut, apa kita buat? Kita teruskan dengan next confirmatory test. Kita letakkan sodium hydroxide in excess. Mesti reagen yang sama tapi kita letak berlebihan. Ini kita kata berlebihan. Kalau few drop ni dia biasa dia 2 drops. Okay, kalau in excess ni contohlah kalau kita pakai test tube dalam 5 cm tube. Tak apa, nanti isi padu kita tengok bila kita buat ayat. Yang penting mula-mula few drops dan kemudian IE in excess. So bila kita letak in excess, apa jadi dekat 5 cation tadi? Okey. Apa akan jadi yang duduk dekat bawah ni? Yang duduk bawah larut. Yang duduk ke atas ni tak larut. Iaitu MACCHA. MACCHA. Siapa kat sini orang Kelantan senang lah nak ingat MACCHA, MACD. Biasa kita dengar MACD, McDonald. Yang ni MACCHA. MACCHA dia tak larut. Duduk ke atas. Duduk ke atas tak larut. Okey. Tapi yang duduk bawah ni dia larut. Siapa yang duduk bawah? Siapa yang duduk bawah ni Pizza. Pizza. Pizza ni dia larut. Jadi dia duduk dekat dalam air. P ni siapa? Plumber. Z ni siapa? Zinc. A ini siapa? Aluminium. So maksud dia yang larut duduk dekat dalam, yang larut in excess sodium hydroxide solution adalah pizza. So ayat dia macam ini. Bila awak nak beritahu lead is insoluble in few drops of sodium hydroxide solution but soluble in excess sodium hydroxide solution. Macam tu. Kalau nak explain lah, dia kata terangkan untuk lead untuk ujian dengan first reagent. Nanti kita tengok satu-satu. Okay. So maksud dia kalau untuk lead, first in few drops insoluble in few drops sodium hydroxide solution but soluble in excess sodium hydroxide solution. Okay. So kalau kita tengok ni, jadi kat sini teacher suka pakai, nak ingat macam ni. MACCHA nak pizza. So teacher suka tuliskan dia sebagai macam mana nak ingat untuk NaOH. Ingat MACCHA nak pizza. Okay, MACCHA nak pizza. So nak ni untuk ion amonium. NaOH, MACCHA nak pizza. Okay, lepas kita dah buat ni, sebab kenapa kita kena buat dekat amonia? Tengoklah ni, cuba tengok ni. Magnesium, macam mana kita nak confirmkan dia magnesium ke kalsium? Dan kalau dia soluble, kalau dia insoluble in excess sodium hydroxide, dia sama ada magnesium atau kalsium. So macam nak confirmkan? Macam mana nak confirmkan? Macam tu. Kita tak tahu. Okay. So sebab tu kita kena pakai ammonia solution pula.
So, sebelum teacher pergi ke ammonia solution, ada soalan ke tak ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada teacher. Okay, good. So, kita tengok pula untuk ammonia solution. Untuk ammonia solution sama juga. Dia ada FD, dia ada few drops, beberapa titis. Kemudian dia ada yang larut dan ada yang tak larut. Untuk ammonia yang larut in few drops of ammonia solution, calcium, Ca. Okay. Ion calcium saja yang larut dalam few drops ammonia solution. So yang lain 5 lagi tu, bukan 5, 4. Tinggal 4 cation. Kenapa 4? Dalam ammonia solution, kita hanya boleh test 5 cation saja, iaitu calcium, magnesium, zinc, lead, aluminium. What happened to ammonium? Ammonium sebab ammonium solution, ammonium ion adalah dalam ammonia solution. Faham tak? Ammonium ion ni ada dekat dalam ammonia solution. So tak bolehlah dia nak react dengan diri dia sendiri. Ammonia solution dalam ni bila dia campur dengan air, NH3, solution campur dengan air kan, bila campur dengan H2O, dia akan jadi NH4 plus OH minus. So dalam ammonia solution ni dah ada ammonium ion dah, so dia tak boleh lah nak react dengan diri dia sendiri. Tapi kita tak kisah sangat dengan si ammonium ion ni, sebab apa? Ammonium ion ni lah dia tunggal aja. Letak ammonium ion bila kita tambahkan dengan few drops NaOH solution, dia dah soluble dah. Dia seorang soluble. So dah boleh distinguish dia dah. Oh letak sikit. Oh dah confirm. Dah. Tak payah test lagi. Sebab dia dah ada keputusan yang menghasilkan diri dia sendiri. Iaitu add few drops of NaOH solution, tambahkan beberapa titis larutan natrium hydroksida, keputusan dia larut, soluble. Produce colourless solution which is soluble. So dah tak payah further test lah, sebab sekali jalan dia dah test, dah tunjukkan tu, okey dah. Sebab tu untuk yang dengan ammonia solution dia hanya melibatkan 5 cation saja. Okey, 5 cation. So apa jadi bila mula-mula kita letak few drops, beberapa titis ammonia solution, dia akan ada dia akan menghasilkan kalsium yang macam berdengung. Awak ada dengar berdengung tak? Tak ada ke teacher je? Tak ada teacher. Tak ada teacher je. Saya nak ucap teacher betulkan sekejap sikit telinga. Okay, sorry. Okay, so teacher sambung balik. So bila kita letakkan beberapa titis, few drops of ammonia solution, kalsium akan soluble. Ni maksud dia soluble. Dia akan larut. So apa jadi kepada 4 cation yang lain? Kita proceed lagi lah in excess. So kita letak lagi in excess ammonia solution. So bila kita letak in excess ammonia solution, apa jadi? So ada juga yang soluble dan ada juga yang insoluble. So yang soluble hanya satu saja yang larut, iaitu zinc. Iaitu zinc ion. Yang lain lead, aluminium, magnesium, dia insoluble, dia duduk atas. Ni kita panggil PAM lah, ni PB, AL, Mg. So yang untuk ammonia ni, yang ammonia ni kita buat ammonia, PAM, PAM, cap, zaitun. Zaitun ni zinc lah, ni zaitun. PAM, cap, zaitun. Ni PAM. Plumbum, aluminium, kena ingatlah. Tetapi kena ingatlah dia start daripada yang hujung. Dia start dengan in excess. Dia start yang duduk atas ni maksud dia ini insoluble. Insoluble dekat mana? In excess ammonia solution. Ni atas ni insoluble. Insoluble, in excess sodium hydroxide solution. Yang ini pizza soluble, in excess sodium hydroxide solution. Zinc soluble, in excess
ammonia solution. Bila kita tengok kat sini kan, bila kita tengok kat sini ada tak bahan yang dia kembar dekat dua-dua keputusan dia sama. Waktu dengan ammonia dia sama, waktu dengan sodium hydroxide dia sama. Nampak? Ada tak yang sama? Ada. Siapa dia? Yang sama, siapa dia? Cuba. Plumber dengan aluminium. Yes. Kalau kita tengok betul-betul ni, siapa yang tak perasan lagi, tak apa, kita tunjuk. Cuba tengok plumbum. Plumbum dengan aluminium. Kalau awak tengok dia, bila dengan NaOH, bila dia dengan plumbum aluminium dengan NaOH, dia soluble in excess NaOH. Plumbum aluminium soluble in excess NaOH. Bila dekat ammonia, plumbum aluminium in excess, dia akan insoluble pula dalam ammonia. Sama juga. So macam mana nak bezakan? Macam mana kita nak bezakan lead dengan aluminium? So sebab tu bila kita melibatkan bahan yang sama ada lead ataupun aluminium, kita nak confirmkan dia lead atau aluminium, kita kena reactkan dengan contoh dia hydrochloric acid boleh. Okay, kita boleh reactkan dia dengan contoh dia sulfuric acid pun boleh. Sebab apa? Sebab Sebab lead insoluble. Chloride and sulfate. Yes. Kalau kita tengok kan, sekarang kita ada adakah Pb2+ atau aluminium 3+. So kita nak buat macam mana? Kita tambahkan dengan contoh teacher ambil HCl. Bila teacher tambah HCl, so kalau Pb dia akan jadi PbCl2. Kalau aluminium dia akan jadi AlCl3. So kita tengok solubility. Tengok dia punya solubility. Tengok ketelarutan dia. Kalau lead to chloride, PbCl2 larut ke tak larut? PbCl2 larut ke tak larut? Tak larut. Tak larut. Yang lain faham tak ni? Garam ni dia memang banyak berkait tau. Memang berkait. Lepas tu solubility mesti ingat. Saya lukis lagi So ini air. Ini air. Ingat. Yang sentiasa larut adalah amna, ammonium, natrium, kalium. Ammonium, sodium, potasium. Yang sentiasa larut. Yang kebanyakan dia tak larut, yang duduk atas ni adalah karbonat. Ingat, karbonat, garam karbonat semua tak larut. Kecuali ammonium karbonat, sodium karbonat, potasium karbonat. Itu sahaja yang larut dalam air. Kemudian kita ada nitrat. Semua garam nitrat larut. Tak kisahlah depan dia apa. Plumbum nitrat ke, lead to nitrate ke, aluminium nitrate ke, apa-apa. Yang penting belakang nama ayah dia nitrate, nama garam dia nitrate, dia semua larut. Ada satu grup iaitu, ni yang duduk kat tepi ni. Okay. Dia all soluble except, ni semua all soluble except, ni untuk contoh yang ni adalah untuk, mana ni? Ni chloride, contoh chloride. Chloride semua larut kecuali PAH. Okay. Dan yang kedua adalah sulfate. Sorry, yang kedua pula. Yang ketiga, sulfate. Semua larut kecuali P baca. So kalau awak tengok ni, awak boleh tengok. Sekarang lead to chloride. Kalau tengok lead to chloride dekat mana lead to chloride? Chloride, lead. Nampak ni? Duduk dalam ke duduk luar? Duduk dalam ke duduk luar? Luar. Duduk luar. Yang lain faham tak ni? Boleh tak Alia? Bila duduk luar maksud dia insoluble. So kat sini lead to chloride adalah insoluble. Aluminium chloride, cuba tengok aluminium. Duduk luar ke duduk dalam? Aluminium duduk dalam ke duduk luar? Dalam. Aluminium chloride dia duduk dalam. Nampak? Sebab dia tak ada duduk luar. Yang kat luar A ni adalah Ag. Bukan Al, dia Ag. Okay, so ini Pb, Ag, Hg. Hg ni mercury. Okay, so
aluminium duduk dalam. So maksud dia soluble. So kita tengoklah kalau keputusan dia kata white precipitate, dia menghasilkan mendakan putih. So itu maksud dia adalah white precipitate, maksud dia adalah ion plumbum bila tambahkan dengan HCl. Kalau dia menghasilkan colorless solution, bila direaktkan dengan HCl, so maksud dia dalam solution tu ada ion aluminium. Macam itulah kita buat confirmatory test. Ataupun kita tambah dengan sulfuric acid pun boleh. H2SO4 sebab dia akan menghasilkan lead to sulfate yang insoluble dan juga aluminium sulfate yang soluble. Boleh pilih reagent mana-mana salah satu. Tapi nitric acid tak boleh. Nitric acid tak boleh. Okey. Setakat ni ada soalan tak? Senyap je dekat chat pun senyap je. Faham tak ni? Faham teacher. Okey, alhamdulillah Izzah. Yang lain okey tak? Atira okey tak Atira? Una okey tak Una? Okey, alhamdulillah. Okey, thank you Alia. Hopefully awak boleh carry lah boleh carry. So kita ulang balik tadi yang kita cerita tentang NaO, matcha, nak pizza, ammonia, palm cap zaitun. So kita kena ulang macam mana pun kita kena ulang benda ni. Nak bagi kita mahir dengan mnemonic ataupun perwakilan yang kita buat, macam mana pun kita kena praktis balik. Tulis balik, ingat NaOH, matcha, ingat matcha, nak, kalau nak buat macam ni pun boleh, nak pizza. Kenapa nak buat macam ni teacher? Sebab kena ingat, ni ammonium ni dia soluble in few drops. Okay. Yang atas ni kenapa tak ada? Sebab yang kat atas ni matcha pizza ni dia semua kita bawa dia pergi ke in excess, so dia hydroxide. Sebab tu jangan tulis dulu sebab dia ada further test, dia ada ujian seterusnya. Okay, so ingat matcha nak pizza. Dan kalau untuk ammonia solution, ingat palm cap zaitun. Okay, palm cap zaitun. So dia in few drops only calcium yang soluble. In excess, bila berlebihan zaitun zinc soluble tapi palm insoluble. Dia duduk atas. Duduk atas maksud dia tak larut. Kan dia kata kalau duduk bawah ni dia duduk dalam air. Duduk dalam air ni maksud dia soluble. Duduk atas ni dia tak larut dalam air. So dia insoluble. Okay. So ini few drops, ini in excess. Ini few drop, kemudian ini few drop, kemudian yang ini in excess. Berlebihan. In excess berlebihan. Few drop beberapa titik. So boleh ingat ni. NaO, matcha, nak pizza, ammonia, palm cap zaitun. Boleh tak? Boleh? Boleh tak setakat ni? Boleh. Okey, alhamdulillah. So kita teruskan macam mana kita nak buat ayat. Macam mana kita nak buat ayat test dia. Samalah macam anion semalam. So test yang pertama, contoh teacher ambil untuk magnesium Okey. Kenapa mana teacher punya ini? Okey. So contoh teacher nak ambil confirmatory test untuk ion Mg iaitu magnesium. So untuk ion magnesium, teacher buat bahasa Inggeris dulu Pertama macam biasa. Macam sebelum ni, pour solution, kena beritahu dia punya volume. Pour how much? Biasa kita buat 2 cm3 kan? Pour 2 cm3 solution A. Macam teacher beritahu, selagi kita tak buat confirmatory test, kita tak boleh nak kata pour solution tak sesuai. So kita kalau tengok dia bagi nama solution tu apa. Okay, kalau dia dah bagi tahu solution tu ada magnesium ion, awak nak buat confirmatory test lagi tak apalah. Boleh je awak nak buat pour 2 cm3 solution containing magnesium ion
into a test tube. Boleh. Tapi kalau dia kata baru nak verify, so tengok. Mesti dia bagi nama dekat solution tu dulu. Okay. Ni teacher buat perwakilan A lah. Pour 2 cm cube solution A into a test tube. PT ni test tube semalam dah biasa kan. Okay, seterusnya pour, lepas pour add. Nampak mula-mula add few drops. So kita kata add 2 drops. Sodium hydroxide solution. Add 2 drops sodium hydroxide solution into the test tube. Kemudian terus beritahu dia punya observation. So nampak, dia few drops dia tak jadi apa, dia straight kan. Dia straight tu maksud dia kena in excess. Kenapa dia kena in excess? Sebab dia insoluble in few drops. So kita kata white precipitate is produced ataupun is formed. Dia teacher suka buat cara yang panjang tapi awak faham. Cara yang panjang tapi awak tahu cara dia macam mana, awak tahu step by step daripada suruh hafal. Sebab yang ni pun nak kena hafal. NaOH, McCha, nak pizza, amonia, palm cap zaitun nak kena hafal. Nanti step pula kena hafal. Tak mau, biar satu-satu. So white precipitate is formed, barulah next pergi ke in excess. Add untuk in excess 5 cm cube. Add 5 cm cube NaOH solution into the test tube. So lepas add ni awak akan nampak dia duduk atas kan. Bila duduk atas dia insoluble. So kita kata insoluble in excess NaOH solution and white precipitate is formed. Sebab kalau kita tengok soalan kertas 1 biasanya dia singkat je. Dia kata white insoluble in few drops and insoluble in excess NaOH solution. Kadang-kadang dia beritahu macam tu je. Pilihan jawapan untuk kertas 1 yang disediakan. Itu kertas 1. Kalau kertas 1 dia memang ringkas sikit. Kalau kertas 2 awak kena explain step by step. Ada waktu dia itu diterima, ada waktu dia itu tak diterima, ada waktu dia nak banyak, ada waktu dia nak sikit. So teacher lebih selesa untuk berikan awak semua. Yang penting awak faham step by step dia dan awak keluarkan daripada hati awak. Daripada kefahaman awak. Maksud teacher daripada hati tu daripada kefahaman awak. Bukan daripada orang kata awak salin something yang you didn't understand. So sebab tu awak olah dia daripada kefahaman awak tentang NaOH, McCha, nak pizza. Okay. So ini baru NaOH. Ini baru NaOH tau 5 step. Ni kalau awak tak nak buat dalam satu step, awak nak jadikan dia ni satu ayat tak jadi masalah. Okay. So next untuk amonia pula. Sebab magnesium ni kena buat dua-dua. Kena buat NaOH, kena buat amonia. So next pour 2 cm cube solution A into test tube. So next sama juga bila few drops, add 2 drops ammonia solution into test tube. Okay, next apa jadi? Kalau kita tengok magnesium. Larut tak? Tak larut juga. Dia bukan kalsium. Kalsium cap saja yang larut in few drops. So kita kata kat sini white precipitate is formed. White precipitate is formed. Okay, next kita tambahkan lagi in excess at 5 cm cube ammonia solution in excess. In excess ni 5 cm cube lah. Add 5 cm cube and ammonia solution into test tube. So next dia akan jadi, kita sambung kat sini So dia akan jadi nampak
Magnesium mana? Kat sini kan? So dia sama juga duduk ke atas insoluble. So kita nampak magnesium sentiasa duduk atas. Magnesium sentiasa insoluble in excess both reagent. Lepas ni dah boleh agak dah. Kalau soalan objektif dia kata insoluble in excess ammonia and insoluble in excess sodium hydroxide, siapakah gerangan dia? Tak lain tak bukan, dia adalah magnesium ion. So kita kata insoluble in excess ammonia solution. Kita ni biar lambat asal selamat, asal faham. Insoluble in excess ammonia solution and white precipitate is formed. Okay. InsyaAllah nanti teacher akan bagikan. Siapa yang tak dapat, tak siap salin, teacher akan bagikan. Okay. So untuk bahasa Melayu, ni teacher tuliskan, rasanya boleh tak kalau teacher tuliskan dekat atas yang tertentu je pakai pen lain. Sebab kalau teacher buat dekat muka surat lain, nanti tak nampak, sebab tak muat. Boleh tak? Boleh tak Atira? Boleh je. Okay, thank you. So sweet lah 5 exact ni. Okay. So ini samalah macam semalam, tambah 2 cm3 larutan A ke dalam tabung uji. Tambah pula tuang. Yang add baru tambah 2 titis NaOH ke dalam tabung uji. Mesti ada larutan 2 titis larutan NaOH ke dalam tabung uji. Dan ini mendakkan putih terhasil. Mendakkan putih terhasil. So tambahkan 5 cm padu larutan NaOH ke dalam tabung uji. So yang ni insoluble. Tidak larut dalam larutan NaOH berlebihan. Okay. Tu maksud dia insoluble in excess NaOH solution dan menghasilkan mendakkan putih. Okay, mendakkan putih. Okay. So, seterusnya tuang 2 cm padu larutan A ke dalam tabung uji. Tambah 2 titis larutan amonia ke dalam tabung uji. So, mendakkan putih terhasil. Tambah 5 cm3 larutan amonia ke dalam tabung uji. So, tidak larut dalam larutan amonia berlebihan dan menghasilkan mendakkan putih. Macam tu. Okey. So ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey. So kalau kita tengok contoh nak ion apa pula lagi? Okey, sekarang ni untuk jelaskan ion kita kejap lagi next kita akan tengok lagi . Sekarang ni kita tengok contoh soalan. Awak bila awak dah faham ni, InsyaAllah awak boleh tengok soalan. Awak boleh jawab soalan. Sebelum tu, teacher nak recall balik. Sebelum tu, kena ingat balik. NaOH apa dia? Kalau NaOH apa dia? Kena ingat NaOH? Kalau pakai NaOH apa dia? Mecha nak pizza. Mecha nak pizza. So, kena ingatlah nak ni, kedudukan nak ni. Kena ingat. Kedudukan dia maksud dia mecha. Dekat sini, nak dekat bawah sebab dia larut. Pizza dekat bawah. Dia larut. Okey. Kalau untuk amonia, macam mana nak ingat? Untuk larutan amonia, macam mana nak ingat? Pam cap zaitun. Pam cap zaitun. Kena faham ni, kenapa dia dekat bawah, kenapa dekat atas. Ni saya rasa lebih baik awak ingat susunan macam ni lah. Sebab awak kena ingat yang duk atas ni maksud dia tak larut. Ni tak larut. Duk bawah maksud dia larut.
Kenapa dia dekat tarik ke belakang? Yang ni kat depan. Yang kat depan ni few drops. Yang dekat belakang ni in excess. Kena ingat susunan dia macam tu. Okay, so kita tengok soalan. Nombor 16. Table 1 shows the observation for 2 tests on solution T. Okay, so nampak. Bila dia kata add sodium hydroxide solution until in excess. Dia tak cakap pun few drop. Bila dia tak beritahu tentang few drop, ini adalah lumrah kertas 1. Kertas 1 ni dia nak uji konsep awak, dia bagi surface dia nak test konsep awak kuat ke tak kuat. Kalau awak jawab jawapan, maksud dia awak ambil, awak cedok perkataan yang ada dekat kertas 1 ni untuk awak jawab dekat kertas 2, jawapan awak tak lengkap tau. Itu maksud teacher. Jangan kata kertas 1 tu dia buat test buat macam tu je teacher. Kertas 1 memang macam tu. Dia punya hint dia tak lengkap. Tapi bila kita nak jawab kertas 2 essay, mesti perfect. Okay. So add sodium hydroxide NaOH in excess. Nampak dia kata white precipitate form insoluble in excess. So buat macam ni lah. NaOH kan. NaO, mecha, nak pizza. So dia beritahu white precipitate is formed and insoluble in excess. Insoluble duduk atas, tak larut duduk atas. So ini tak larut. So maksud dia sama ada magnesium ataupun kalsium. So yang ni dah out dah. So kita tengok pula untuk amonia. Bila X dengan ammonia solution, add with ammonia solution, dia jadi, ingat ammonia kita kata palm, cap, zaitun. Okay, so palm, cap, zaitun, so kita tengok. Dia kata white precipitate mendakkan putih insoluble in excess. So bila insoluble in excess, excess dekat sebelah sini. Insoluble tak larut. Tak larut. So awak tengok. Mana antara dua ni yang sama? Maksudnya dekat sini. Mana yang sama? Mana ion yang sama? Tengok P. P ada tak dekat atas? Ada tak dekat sini? Ada tak? Tak ada. Tak ada. So bukan P. P bukan. A ada tak kat sini? A ni dia kriteria dia memenuhi tak dengan NaOH? A pun tak ada. So M. Ada tak M? Magnesium. Ada. So maksud dia inilah magnesium. Itu cara awak pilih. Okay, inilah magnesium. So maksudnya jawapan dia adalah B. Sebenarnya banyak soalan yang contoh dia bagi macam ni. InsyaAllah nanti teacher cuba untuk kumpulkan esok. Maksudnya satu soalan objektif tu dia trace macam ni je. Dia main-main macam ni je. Dia bagi hint add sodium hydroxide solution until in excess, soluble white precipitate form and soluble in excess sodium hydroxide. Contoh dia kata soluble. Siapa yang soluble? Soluble yang duduk bawah. InsyaAllah esok teacher akan tunjuk contoh soalan bagi next kelas. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, tak ada. So teacher rasa untuk hari ni sampai tu saja. Boleh tak kalau teacher nak, tak nak restart lah. Sekejap. Boleh tak kalau teacher nak minta tolong hantar refleksi dekat class point, macam mana awak dengan ujian cation ni, okey ke tak okey? 78303. 78303. Tolonglah letak dekat feedback tu, baru teacher rasa okey, tak okey, kena ni kan balik lah macam tu. Bukan saja-saja refleksi ni. Refleksi ni nak pastikan two ways lah. Kadang awak diam, awak tak beritahu teacher risau juga. Komen ni faham ke tak faham kan? Sebab tu pentingnya refleksi. Anak-anak perempuan ni kalau RPS puteri-puteri ni senyap je, patuh je, bagus. Tapi itulah kalau awak rasa tak faham kena beritahu tau. Jangan diam je.